Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah daripada kata-kata kita dan juga hati kita. Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehingga pada malam ini untuk malam pertama kita bertemu dalam rancangan Salam Baitullah. Seperti biasa kita bersiaran secara langsung dari studio 2 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk yang cukup istimewa, iaitu haji, kemuncak ibadah. Dan program kita ini ditaja dan dibawakan khas oleh Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Dan anda boleh berinteraksi dengan kami, dengan tetamu yang hadir pada malam ini, dan talian kami ialah 03-2282-8578, 03-2282-8578, ataupun boleh melalui Facebook. Jadi ramai ada Facebook, akaun Facebook, boleh hubungi kami melalui Salam Baitullah. Salam Baitullah. Jadi insya-Allah saya akan perkenalkan tetamu yang saya fikir tidak asing, tapi adat kita orang bertamu ni kita kena perkenalkan nama tetamu kita pada malam ni. Tetamu kita ialah yang berbahagia Ustaz Badishah Alauddin, iaitu penolong pengarah bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Sihat Sihat. Perjalanan daripada Kuantan tadi alhamdulillah. Alhamdulillah perjalanan lancar. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, sebagai ini malam pertama kita akan bersiaran 20 malam Ustaz ni. Masya-Allah. 20 malam ni. Jadi kalau package VIP ni 20 malam di Mekah Madinah ni. Jadi kita 20 malam di RTM ni untuk kita bawa lintas langsung daripada wakil kita daripada Mekah, dan juga kita akan berhubung dengan wakil-wakil kita ataupun kita kata petugas kita di Kelana Jaya dan sebagainya. Jadi sebagai mukadimah Ustaz, mungkin Ustaz boleh bicarakan di awal ini makna haji itu adalah kemuncak ibadah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Syukri. Kalau kita tengok falsafah seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, semuanya bersifat pengorbanan, daripada solatnya, puasanya, zakat sampai haji. Kenapa haji ini dia kemuncak? Sebab pengorbanan apa? Allah minta kita dua perkara kita korbankan. Pertama korban duit, yang kedua korban masa. Solat adalah pengorbanan masa kita. Kita sibuk nak mesyuarat, nak apa. Tapi Allah nak kita zakatkan masa kita. Zakat fitrah, zakat pendapatan itu duit kita. Tapi haji dua-dua sekali. Iaitu duit kita yang keluar bukan sedikit, 9,000 lebih, dan juga masa yang kita ambil bukannya sekejap. Bagi orang kerjaan, orang makan gaji, okey, cuti 40 hari. Tapi kalau orang bisnes, 40 hari tinggal kedai, 40 hari tinggal kerbau, 40 hari tinggal lembu, bayangkanlah. Betul. Jadi dia kemuncak. Dia ada dari segi kewangannya, dari segi masanya, dan dia kemuncaklah. Saya ada jumpa seorang jemaah tadi, dia sanggup tutup kedai selama 45 hari sebab tak ada orang nak ganti. Itu barangkali semangat apa ataupun apakah kekuatan yang ada sampai ke peringkat kedai pun boleh tutup Ustaz? Apa sebenarnya kekuatan yang ada pada bakal jemaah haji kita ni? Saya kira benda ini dia bersifat jihad. Apabila haji itu sudah menjadi satu jihad, maka segalanya jadi kecil sahaja. Perkara ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia agak macam komplainlah kepada baginda Nabi. Dia melihat jihad ni ramai orang lelaki, jadi adakah kami ni boleh berjihad ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, tidak, cukup kamu dengan mengerjakan haji dengan sungguh-sungguh, itu jihad bagi kamu. Jadi bila haji sudah jadi satu jihad, perjuangan meninggalkan keluarga, perjuangan meninggalkan perniagaan, maka itu semua dia punya balasan sangat besar dan dia kemuncak kepada segala-galanya. Baik, terima kasih mukadimah yang cukup baik daripada Ustaz Badli menjelaskan kepada kita sebenarnya haji ini satu perjuangan, haji ini satu jihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi saudara, program kita dibawakan khas oleh Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Bila sebut Bank Rakyat, kita sebut Rakyat Travel, mereka juga bermurah hati untuk menaja hadiah-hadiah tertentu. Jadi kita ada kuis harian, kita ada kuis terkumpul. Macam tahun-tahun lepas lah, cuma hadiahnya lagi menarik,
lagi bernilai insya-Allah. Ini bukan apa, untuk beri semangat kepada kita semua untuk kita sepanjang 20 malam ni kita mengambil manfaat daripada pertemuan kita. Ustaz tadi Ustaz sebutkan tadi soal haji ni adalah satu bentuk jihad, satu bentuk perjuangan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang orang kita menyebut memang dia kata kemuncak ibadah. Tapi macam seru tu belum sampai. Itu perkataan seru belum sampai. Mungkin komen Ustaz sikit. Saya teringat Imam Al-Ghazali. Dia sebut manusia dalam hal berhaji ni ada 4 jenis. Pertama, ada orang memang kerap pergi haji. Yang kedua, ada orang dia tak pernah pergi haji tapi dalam hati masih nak. Ada orang dia boleh seumur hidup 1 kali saja. Ada orang mampu tapi masih belum mahu untuk pergi. Kenapa jadi begitu? Ada orang kata, kita pergi haji ni berapa kerap, tengok berapa kali kita sahut seruan. Ada cerita orang kampung lah. Nabi Ibrahim seru, marilah datang ke Kaabah ini. Jadi kalau orang yang dengar banyak kali, dapatlah pergi banyak kali. Orang yang dengar sekali saja seruan, dia dapat pergi sekali sajalah seruan. Konon-kononnya. Tapi tidak ada orang boleh mendakwa seruan ini tidak sampai. Sebab Nabi Ibrahim AS telah menyuruh ke seluruh pelosok alam, mengajak masing-masing datang ke Mekah mengerjakan haji, termasuk juga perintah-perintah yang sangat jelas dalam Quran dan juga hadis. Baik, terima kasih Ustaz Badri. Kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terputus. Jadi kita minta sahabat kita, teman kita di luar sana untuk hubungi kita. Talian kita ialah 03-2282-8578. Tadi Ustaz menyebut tentang kemampuan ataupun kadang-kadang perkataan tidak sampai seru. Tapi ada juga orang berhajat Ustaz. Duit ada, simpanan tabung haji cukup, semangat ada, kesihatan ada. Tiba-tiba dengar kata kota pula turun. Mungkin Ustaz boleh bagi semangat sikit. Silakan. Dia beginilah ya. Kota ini bukan pada jemaah di negara kita saja. Bahkan masalah pengurangan kota sebanyak 20% ini seluruh dunia. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks di Nusantara, dia punca kota ni ada sebab. Kerana dipahamkan selain daripada masalah virus corona yang sedang mewabak konon-kononnya, juga masalah besar ialah dia buat major renovation itu atau pengubah suaian yang agak besar di kawasan Mataf itu. Sebelum ini dalam masa sejam kita boleh buat tawaf 48,000 jemaah. Tapi bila dia dah banyak baiki ini tinggal 22,000, jadi dia tak nak terlampau ganggu. Bukan sekadar tanah air kita. Saya dapat data baru-baru ini, Brunei tahun ni mereka hantar 320 jemaah saja. Biasa 400 lebih. Indonesia dia hantar 168,800 orang. Biasa dia hantar 211,000. Maknanya 43,000 orang tak dapat pergi. Baik, pendek kata Ustaz, semua terjejas lah. Semua terjejas, bukan kita sahaja. Ustaz, kita dah ada pemanggil Ustaz. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan, siapa di sana? Saya Hajar Sharifah bin Biasa dari Sulawesi. Ya, Hajar, boleh cakap dengan Ustaz Badli, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Sharifah daripada Sulawesi. Ingin tanya dengan Ustaz. Masa saya pergi haji dulu tahun 1999. Masa tu saya tak cukup pengalaman Ustaz. Jadi saya rasa kalau saya nak ulangi lagi haji saya, boleh. Pasal saya umur sekarang dah 66. Mungkin saya kalau daftar pun tak tahulah tahun berapa dia dapat kan. Macam mana cara itu Ustaz? Baik. Baik, terima kasih kepada penanya kita, Hajar kita. Ustaz Badli, sesuatu kepada Ustaz. Saya berpandangan kalau kita dah buat haji, dah yakin dengan amalan manasik kita, rukunnya dah cukup, kalau wajib yang tak buat dah dibayar dendanya, maka kita boleh berlapang dada saja. Jangan sampai benda yang rukun itu kita tak buat, barulah kita susah hati sedikit. Jadi saya kira kalau semua dah baik pelakuan hajinya, kita bagilah peluang kepada orang lain pula. Apa sebab? Sekarang ni di Malaysia, kalau kita daftar haji hari esok, kita hanya boleh tiba giliran 51 tahun lagi. Jadi bayangkan orang yang belum daftar. Jadi kepada yang dah sudah mendaftar, dah sudah pergi, kita berilah laluan kepada saudara-saudara kita yang juga berkeinginan untuk ke sana. Jadi maknanya tak payah bimbanglah. Jangan tak payah yakin saja dengan apa yang kita buat dan kita bagi peluang pada orang. Kecuali dia tidak wukuf misalnya, benda-benda yang perlu badal. Tapi kalau semua dah dijalankan, yakin insya-Allah. Kalau daftar pun nak tunggu 45 tahun Ustaz.
45 hingga 51 tahun. Bayangkan kalau umur 50 sekarang, mana umur 101 tahun insya-Allah dapat menunaikan haji. Kita ada sesuatu yang kita akan tunjukkan kepada penonton kita, silakan. Ikuti perkembangannya. Anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Flower menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Daftarkan penyertaan anda melalui SMS dengan menaip salam, jarak, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, nama, jarak, alamat dan hantarkan ke 33310. Tetapkan janji temu anda bersama Salam Baitullah 2013. Jawab soalan yang akan dipaparkan setiap hari mulai 30 September 2013, 9 malam. Pelbagai hadiah lumayan tajaan Rakyat Travel Sendirian Berhad bagi pemenang harian dan terkumpul menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Baitullah. Terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang membawa rancangan ini dan menjadikan rancangan ini suatu realiti untuk kita dapat bersama-sama pada malam ini dan juga selama 20 malam insya-Allah. Kita dah ada pemanggil dan kita juga ada sahabat-sahabat kita di Facebook. Saya baca antaranya ialah Hajah Lang Raisah Alifah. Apakah pandangan Ustaz dengan jemaah yang menunaikan ibadah haji dengan sambil lewa sahaja, langsung tiada persiapan ataupun persediaan kepada diri sendiri, terutamanya memperbanyakkan taubat, kebanyakannya hanya untuk mendapatkan title itu saja. Title tu dia buat huruf besar semua, Ustaz. Title semua sekali. Ustaz, sila. Baik, terima kasih. Inilah kesan apabila haji ini kita tak berjaya meraih haji mabrur. Antara tanda-tanda orang yang haji itu tidak mabrur, dia panggil wa man taba walam yazdad fi ibadati falaisa bitaibin. Kalau dia ini dengan ibadat haji yang dia buat, umrah yang dia buat, tak boleh menjadikan dia orang yang ada sifat mahmudah, maka segala pelakuannya di sana itu tak diterimalah seolah-olahnya. Sebab haji bukan soal hubungan kita dengan Allah. Dengan Allah dekat Malaysia pun kita ada hubungan. Tapi haji ini hubungan kemanusiaan itu juga mustahak. Allah nak kita kenal dengan manusia supaya hubungan hablu minallah, hablu minannas sama hebat. Ini tidak jam 3 pagi gegah-gegah pergi masjid subuh tapi lift berebut dengan orang, tak bagilah orang nak masuk soft kita tak bagi. Benda begini sangat merosakkan. Terima kasih Ustaz. Nampaknya kita kena berehat seketika. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Kita jumpa selepas ini. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus memilih TV1 dalam rancangan Salam Baitullah. Kita membicarakan kemuncak ibadah, iaitu haji itu adalah kemuncak kepada ibadah, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Badri Syalahuddin, iaitu penolong pengarah di Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz sekali lagi. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Seronok jumpa Ustaz pada malam ni untuk kita bicarakan topik kemuncak ibadah. Satu perkara juga yang selalu orang sebut bila menunaikan haji ini ialah soal persiapan sebenarnya. Kadang-kadang rasa persiapan tu tak ada Ustaz, tiba-tiba Allah Ta'ala panggil. Jadi itu yang kadang-kadang rasa kebimbangan, bagaimana dengan ibadat saya, diterima ataupun tidak. Mungkin Ustaz boleh bagi satu bentuk motivasi kepada bakal jemaah kita dan juga penonton kita pada malam ni. Saya berpandangan begini, apabila kita sudah dijemput dapat menunaikan haji, kita sebenarnya menjadi tetamu Allah. Ya. Berapa ramai orang nak pergi tak dapat.
Tapi kita dalam kedaifan ilmu kita, kelemahan diri kita, masih boleh pergi. Ini bukan sebarang. Betul. Allah jemput ke rumahnya. Dari segi untuk menambah ilmu, kita nasihatkan di Mekah dan di Madinah, tabung haji secara khusus, kelas-kelas bimbingan tak pernah putus. Berterusan di maktab. Dia ajar bab taharah, bab solat, macam-macam. Perlu hadir setiap kelas-kelas tersebut, tambahkan lagi ilmu. Dia tak akan bawa kita ke sana dan tinggalkan kita, tak. Ada guru agamanya yang akan bimbing. Jadi tidak ada alasan untuk kata, saya tak ada ilmu, macam mana nak pergi? Akan ada yang bimbing sebab kita tetamu Allah. Jadi jangan rasa khawatir, jangan rasa bimbang. Jadi soal penerimaan itu sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah. Jangan bimbanglah. Jangan bimbang sebab menjadi tetamu Rahman ini, tetamu Allah ini satu gelaran yang besar. Bukan semua orang mampu jejakkan kaki ke tanah suci Mekah dan juga Madinah. Walaupun dia ada kemampuan. Mungkin kita rasa rendah diri. Saya ni orang begini dan begini. Tapi kita menjadi tetamu Allah itu sudah ada darjat kita. Cuma sekarang ambil ruang, cari masa, tambah lagi ilmu di sana. Kita ada berapa masa lebih daripada seminggu, dua minggu lebih untuk wukuf ini, boleh lagi belajar sebenarnya. Ustaz, kita dah ada, kita kata isyarat daripada Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Isyarat pada Makkah Al-Mukarramah. Kita insya-Allah akan bersama dengan Fadli Osman. Untuk itu saya persilakan. Silakan Fadli. Terima kasih Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Tanah Suci Mekah. Terima kasih kepada penonton setia TV1 yang mengikuti rancangan Salam Baitullah bermula pada malam ini. Sehinggalah 20 episod kita akan bersama. Dan setakat ini seramai 16,611 jemaah haji telah pun berada di Tanah Suci Mekah ini, yang mana semalam merupakan rombongan terakhir jemaah dari Madinah juga telah pun tiba. Dengan 14 baki KT lagi akan melakukan penerbangan terus dari Malaysia ke Jeddah ini. Dan pastinya anda ingin mengetahui keadaan semasa jemaah haji kita, dan bersama saya ketika ini adalah Datuk Syed Saleh Syed Abdul Rahman, ketua rombongan haji kita di sini. Jadi Datuk boleh kongsikan setakat ini perkembangan jemaah haji kita di kesemua maktab di Kota Suci ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, setakat ini seperti yang disebutkan tadi, seramai 16,611 para jemaah haji Malaysia telah pun tiba melalui 50 penerbangan, dan berbaki ada lagi 14 penerbangan yang akan membawa jemaah haji terus daripada Malaysia masuk ke Jeddah dan terus ke Mekah ini. Keadaan Kota Suci Mekah semakin sibuk, semakin ramai jemaah haji daripada pelbagai negara, dan alhamdulillah rata-rata kita dapat lihat bahawa para jemaah haji Malaysia sendiri sebenarnya alhamdulillah semua dalam keadaan yang baik. Mereka sedang menumpukan perhatian mereka, bersiap sedia untuk menunaikan haji di Arafah dan juga di Mina nanti. Okey, terima kasih Datuk. Jadi saya rasa tidak lengkap rasanya kalau jika kita tidak bersama dengan para jemaah. Kita terus bersama dengan rakan setugas Wan Abdul Rahman Hayat. Silakan. Terima kasih Fadli. Saya sekarang ini berada di lobi Hotel Abraj Jannah Duriah, di mana di sini merupakan penginapan bagi maktab 90 dan 91. Dan kita ingin berkongsilah perasaan mereka dijemput untuk menjadi tamu Allah pada musim haji kali ini. Jadi di sebelah kiri saya ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Allah. Saya Ihsan bin Ahmad, berasal daripada Muar Johor. Pertamanya saya merasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya saya telah terpilih dari di antara jutaan umat Islam yang berhimpun di bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Saya adalah salah seorang daripadanya, dan saya merasa syukur yang teramat sangat, dan tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Hanya apa yang saya ucapkan, yang boleh saya katakan di sini adalah sesuatu yang sangat istimewa, khasnya kepada diri saya, amnya kepada seluruh umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan seluruh umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, termasuk juga saya, akan dikurniakan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengharapkan kesehatan kepada semuanya, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kesejahteraan. Dan seorang muslimat yang bersama kita juga ingin berkongsi perasaan beliau. Saya Hanisa Abdul Kadir dari Sarjana Utama Sungai Buloh.
Saya amat bersyukur kerana saya dan suami dan dapat terpilih ke Tanah Suci tahun ini. Perasaan tu memanglah bercampur baur, sedih, gembira. Gembira kerana dapat melihat Kaabah depan mata untuk pertama kalinya. Sedih kerana terpaksa meninggalkan anak-anak dan kaum keluarga di tanah air. Saja. Terima kasih. Itulah perasaan mereka, dan ada lagi di belakang saya ini. Barangkali mereka juga ingin bersama-sama meluahkan perasaan, tetapi dapat gambarkan melalui wajah, raut wajah mereka. Jadi kita pun turut merasa teruja ataupun turut merasa begitu bahagia sekali kerana dapat menjadi tetamu Allah di bumi bertuah ataupun bumi suci ini. Jadi hanya di sini yang sempat saya bersama dengan rakan-rakan ataupun jemaah di Maktab 90 dan 91 ini. Jadi kita kembali ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita pun nak lambai jugalah. Terima kasih banyak orang. Terima kasih Fadli. Masya Allah. Kita rasa macam duduk kat Mekah. Itu kehebatan aura Mekah, Ustaz. Aura Mekah yang nak baca Facebook ni, Ustaz. Jadi di antara yang ditanya di sini ialah apakah perbezaan haji makbul dan haji mabrur? Makbul dengan mabrur. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Ada yang mengatakan tidak ada beza antara haji makbul dengan haji yang mabrur. Sebab dari segi maksudnya itu hampir sama. Tetapi Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dia menyebutkan bahawa haji mabrur ini dia diambil perkataan albir, iaitu ketaatan. Orang itu kalau dia punya ketaatan bertambah, kemudian dia jauh daripada buat dosa, itu mabrur. Tapi kalau orang yang hajinya rukun, siap semua perkara-perkara rukun dia selesai, wajib haji dia buat, perkara-perkara sunat semua dilakukan, dia itu makbul dipanggil. Macam kita ni, kalau SPM dulu-dulu pangkat 1, mabrur. Kalau makbul pangkat 2, seolah-olah begitu. Sebab ada orang yang dia hajinya makbul, ghairu mabrur. Hajinya itu lulus tapi tidak cemerlang. Bagaimana nak cemerlang? Nombor 1 kata Imam Nawawi mesti ada albir, ketaatan yang bertambah. Kalau di sana dia rajin, balik tak rajin, ini dia hanya makbul, tidak mabrur. Itu perbezaannya. Maknanya dari sudut penerimaan itu makbul lah, Ustaz. Diterima semua, lulus semuanya. Mengikut rukun, wajib, semua lulus. Tak ada yang gagal, tak perlu badal balik, tak perlu ganti lagi. Lulus semuanya. Tapi nak dapat cemerlang itu, itu yang payah sedikit. Itu yang disebut sebagai mabrur. Mabrur. Yang dibimbangi mardud. Yang paling kita takuti mardud. Baik, terima kasih Ustaz, dan kita akan terus kepada bingkisan yang telah kita sediakan, terus ke sana. Pesan pada anak anda yang berada di Al-Usta Kedah, jaga diri baik-baik, jangan tinggalkan solat. Mama dengan ayanda di sini sihat walafiat walaupun cuaca panas, tapi kami masih dapat bertahan. InsyaAllah doakan kami selamat dan semoga mendapat haji yang mabrur. Dia kesihatan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ni kalau nak kira-kirakan kan, maknanya kira takdir Allah juga. Sebab apa saya buat bypass pada bulan 2 2013. Lepas tu saya jaga kan, sampai Alhamdulillah sampai nak tabung haji pun maknanya sanggup luluskan saya kan. Mana datang sini, Alhamdulillah. Untuk murid-murid di Sekolah Kebangsaan Air Molek Melaka, Sekolah Kebangsaan Bendahara Seri Maharaja dan Sekolah Rendah Arab Jaim Purno, saya nak mengucapkan supaya anak-anak yang akan menduduki peperiksaan membuat peperiksaan mereka dengan lebih cemerlang lagi. Doa kami di sini supaya kita rakyat Malaysia duduk dalam rukun aman dan damai, insya-Allah. Saya ucapkan anak-anak tolong doakan supaya ayah mengerjakan haji yang mabrur. Itulah harapan bapa kepada anak-anak di kampung dan kepada saudara kawan-kawan saya yang berada di yang pertama sekali di ahli kerja saya di Surau Kerja Sungai Berang. Saya minta ampun maaf dan doakanlah mudahan saya dapat haji mabrur. Kepada anak-anak, mak sihat.
dan kepada saudara mara kampung, ucapkan selamat doa kepada mak sihat-sihat dan ucapkan terima kasih kepada tabung haji yang telah menolong saya dan saya berterima kasih kepada Allah sampai sini. Pakcik, mudah-mudahan Allah selamatlah mereka. Pesan apa bagi pesan? Pesan ialah jaga diri baik-baik ya. Pembiayaan perumahan Aimanzili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Aimanzili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1300 88 12265. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terus memberi kebaikan, memberi keberkatan dalam pertemuan kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan baca Facebook, dan pada masa yang sama juga kita akan terima pemanggil-pemanggil kita. Talian kita seperti biasa 0322828578. Anda boleh berinteraksi dengan Ustaz Badri Shah. Anda boleh gunakan Facebook anda. Jadi mungkin saya akan ambil satu Facebook ini, namanya ialah apa-apa aja namanya. Apa-apa aja. Rancangan yang tertunggu-tunggu setahun sudah akhirnya kembali. Ustaz, saya nak tanya, saya agak confused mengenai perempuan yang nak menunaikan ibadah haji dan umrah kena ada mahram yang sah, iaitu lelaki. Bagaimana seorang anak dara hendak menunaikan ibadah haji dan umrah tiada mahram, sama ada bapa ataupun bapa saudara? Apakah tindakan sewajarnya? Jelas tak? Silakan. Baik. Persoalan yang akan ditanyakan kalau kita nak pergi tanpa mahram ini, dia akan tanya, kenapa awak tidak ada sebarang mahram? Ya. Sama ada bapa. Okey, dah meninggal, kita kata. Abang meninggal juga. Katalah kita tinggal sebatang kara. Dah tak ada semua, baru kita akan diberikan kebenaran berdasarkan kaedah kita pergi dengan mahram siqah. Ataupun dengan orang perempuan dalam jumlah yang ramai yang dipercayai dan perjalanan itu selamat. Boleh. Iaitu dipanggil dengan orang perempuan yang ramai mahram siqah. Boleh. Mahram siqah. Yang dipercayai. Yang dipercayai. Bukan yang tidak dipercayai. Selepas kita memang tak ada langsung. Sebarang waris-waris lah. Itulah maksudnya. Maknanya ruang untuk melaksanakan ibadah tu ada. Tetap ada. Selagi tidak dalam iddah, tak ada masalah. Betul tak? Ustaz, kita nak berlintang langsung di kompleks di Kelana Jaya. Kita insya-Allah akan bersama dengan Farhana. Saya harap Farhana sudah bersedia. Assalamualaikum Farhana. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, edisi Sulung Salam Baitullah musim keempat kali ini kami berkesempatan berlintas langsung terus dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya, di mana malam ini satu lagi penerbangan akan berlepas ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Untuk mengetahui perkembangan lanjut KT55 malam ini, kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Rafidi Ibrahim selaku Timbalan Pengarah Tabung Haji Negeri Selangor. Okey, baik Tuan Haji, secara keseluruhan berapa jumlah jemaah haji akan berlepas malam ini dan berapa jumlah baki penerbangan? Farhana, malam ini untuk KT jemaah KT55 ini, iaitu nombor penerbangan SV5117,
ada seramai 450 jemaah yang akan terbang pada malam ini. Dijangka berlepas pada jam 1.30 pagi dari lapangan terbang KLIA Sepang, dan dijangka tiba di Jeddah pada jam 5.30 pagi waktu Arab Saudi ataupun 10.30 pagi waktu Malaysia, itu pagi besok. Dan kita dapat lihat belakang kita ni semua jemaah sedang diuruskan masuk dan mereka semua memakai ihram. Jadi jemaah ini akan terus dibawa ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Di belakang saya ini ramai jemaah yang sudah melapor diri, dan bersama saya ialah Puan Ramlah Muhammad, iaitu salah seorang insan yang terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Okey, jadi Puan Ramlah, bagaimana beberapa jam saja lagi akan menjejakkan kaki ke kota suci Mekah. Jadi apa perasaan Puan bakal melihat Kaabah dengan mata sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali setelah saya menerima tawaran daripada tabung haji, saya merasa begitu gembira dan saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana terpilih di antara jutawan rakyat Malaysia untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Dan saya menyeru kepada semua rakyat di Malaysia, khususnya rakyat Terengganu, berazamlah, tanamlah niat untuk menunaikan fardu haji untuk melengkapkan lagi rukun Islam kita yang kelima. Dan saya dengan suami saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tabung haji Malaysia, khususnya tabung haji di negeri Terengganu, kerana memberi bimbingan kepada kami. Sedangkan kami pada masa sebelum kami mendapat tawaran ini, kami tak tahu apakah tata cara untuk menunaikan fardu haji. Setelah kami mengikuti 17 siri kursus yang dianjurkan oleh tabung haji Kota Terengganu, saya merasa begitu berpuas hati di atas petunjuk ajar daripada ustaz-ustaz dan layanan yang diberikan kepada kami semasa kursus. Dan saya rasa maknanya usaha ustaz dan ustazah tu memberi begitu ilmu yang begitu banyak kepada kami. InsyaAllah, jika dizakan Allah, doalah kami semoga mendapat haji yang mabrur. Dan kepada semua anak-anak saya, kepada semua menantu-menantu saya dan jiran-jiran serta sahabat-sahabat saya di Kota Terengganu, doakan saya dan suami saya selamat pergi, selamat kembali. Semoga kami dikurniakan haji yang mabrur. Baik, kami dari RTM mendoakan supaya jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Jadi setakat itu dulu laporan saya langsung dari Kelana Jaya. Kita kembali bersama Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Farhana. Terima kasih banyak. Itulah gambaran emosi sebenar, sedih meninggalkan keluarga dan pada masa yang sama sedih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita boleh baca berapa lagi Facebook, di antaranya ialah Assalamualaikum Ustaz Badli, betul ke yang tu sesiapa yang baru daftar untuk haji perlu tunggu selama 45 hingga 51 tahun baru boleh pergi menunaikan haji? Boleh Ustaz terangkan dengan lebih lanjut syarat-syarat utama untuk mendaftar di tabung haji berkaitan dengan umur pula, dari umur berapa Ustaz? Mungkin ini tabung haji punya pegawai punya tugas, tapi mungkin ada sedikit maklumat daripada Ustaz. Tadi yang selalu bila orang pergi haji Ustaz sebut KT. Kadang-kadang mungkin kita pun tak faham KT tu apa. Mungkin Ustaz boleh terangkan, bukan Kuala Terengganu bukan. Silakan Ustaz. Dia ada bagi KT tu kapal terbang. Dia KT ni singkatan dari kelompok terbang. Kalau di Indonesia apa kita panggil kloter. Kloter 1, kloter 2, kloter 3, kita di sini panggil KT. Ini bahasa lama, bahasa haji dulu lagi. Kuala Terengganu ya. Balik pada persoalan bagaimana mendaftar, ini teknikal dari sudut pengurusan kita dengan tabung haji. Namun saya dipahamkan dengan jumlah yang sedikit, 100, 200 setengah, sudah boleh kita mendapat giliran bila kita untuk pergi haji. Tapi pendaftaran tu kalau daftar hari ni cukup duit 9,000 lebih dah boleh melayakkan kena dapat subsidi, tapi giliran tu 45 hingga 51 tahun. Di Singapura dia punya giliran yang masih mendaftar sekarang ada lagi 27 tahun. Maknanya kalau 2027, maknanya 15 tahun. Saya kira benda ni seluruh dunia begitu. Daftar hari ni memang makan masa baru giliran kita. Doa banyaklah.
Baik, terima kasih pada yang berbahagia Ustaz. Pada yang pentingnya ialah niat untuk kita menunaikan haji dan persiapan kita untuk kita menunaikan ibadah haji. Untuk seterusnya saudara, kita akan pergi kepada bingkisan eksplorasi haji. Saksikan. Mengubati kerinduan pada Baitullah di Mekah, melerai rasa sayu ketika menyampaikan salam di makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Kini bermula edisi keempat Salam Baitullah. Laporan langsung dan kisah-kisah sejarah yang diterokai dari Tanah Suci yang akan dikongsi sepanjang 20 hari bermula hari ini. Dalam usaha memastikan kesinambungan Salam Baitullah berterusan dengan membawa penonton dekat ke Tanah Suci, sekali lagi RTM dengan kerjasama Bank Rakyat dan Rakyat Travel menghantar petugas pada musim haji kali ini. 3 September 2013 berkumpul di Kelana Jaya mendengar taklimat dan amanat daripada Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Said Saleh Said Abdul Rahman. Petugas kemudiannya berlepas ke Tanah Suci dengan membawa misi besar, liputan dan khabar terbaik dari Tanah Suci untuk penonton TV1. Kali ini kru Salam Baitullah di Tanah Suci terdiri daripada 2 wartawan dan pelapor, iaitu Muhammad Fadli Osman serta Wan Abdul Rahman Hayat, 2 juru kamera Cik Omar Ahmad dan Bahari Mat Shah serta seorang juru teknik Muhammad Razi Muhammad Yunus. Tanpa pengalaman membuat liputan di Tanah Suci, bagi menggalas tanggungjawab besar ini, mereka sudah melalui proses pembelajaran dan dibantu sepenuhnya oleh petugas Salam Baitullah musim kedua dan ketiga, Haji Izzah Mahdi Haji Siddiq dan Haji Muhammad Fazil Abdul Jalil. Cabaran dan dugaan kini bermula. Penerbangan yang mengambil masa lebih 8 jam tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah tiba kira-kira jam 3.30 petang waktu tempatan. Para petugas kemudiannya dibawa ke Wisma Tabung Haji Jeddah untuk solat dan menikmati makan malam. Kemudian sesi taklimat oleh Timbalan Ketua Rombongan Haji Tengku Aziz Raja Abdullah. Dari sini rombongan berpecah kepada 2. Para petugas tabung haji terus ke Mekah bagi menunaikan ibadah umrah, manakala petugas media meneruskan perjalanan ke Madinah. Perjalanan kami ke Madinah mengambil masa kira-kira 6 jam. Biarpun penat mengharungi perjalanan yang panjang, namun terpancar wajah kegembiraan semua petugas kerana dipilih sebagai tetamu Allah selain akan melaksanakan tugas yang diamanahkan. Setibanya di Madinah, para petugas media terus ke tempat penginapan bagi mendapatkan rehat yang cukup sebelum tugasan bermula. Tahun ini selain mengekalkan segmen sedia ada, Salam Baitullah juga akan membawakan juga perkembangan jemaah haji di Nusantara. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah yang dibawakan secara langsung oleh TV1 dan rancangan ini ditaja oleh Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Dan anda boleh berinteraksi dengan kami. Talian kami ialah 0322828578 dan kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejuk hati dengar suara makcik. Silakan makcik, silakan. Ni alhamdulillah. Ya. Sila Puan Hajah, silakan. Ya. Teruskan bercakap. Ya. Okey, saya nak tanya, saya dah pergi haji dah 3 kali dah. Ya. Yang pertama, saya pergi untuk buat diri sendiri. Oh, okey. Yang kedua dan yang ketiga saya buat untuk arwah-arwah lah kan. Ya. Lepas tu masalah dia, tahun ni pun saya dapat pergi. Tapi saya tolak sebab ada di segi kewangan. Saya nak tanya Ustaz, saya niat untuk nak buat upah haji untuk ibu saya. Ya. Saya sendiri nak buat. Saya tak mau nak upah kat orang lain kan. Ya. Tapi masalahnya, saya tak dapat pergi. Itu macam mana? Sebab kita tak tahulah umur kita panjang kan, pendek kita tak tahu lagi kan. Ya. Itu saya nak, yang tu saya ada muskil sekarang ni. Baik.
Baik, terima kasih. Ada satu lagi, ada kedua pula soalan. Cepat sikit Encik, Macam silakan. mana nak kuatkan Ya, silakan iman Encik. kita lagi? Itu je yang saya nak tanya. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Ustaz Bali pun semangat nak jawab tu, tapi saya rasa kita nak saksikan dulu bingkisan kiblatku. Okey. Lepas tu Ustaz jawab. Boleh Ustaz? Boleh sabar sekejap? Boleh. Nampak penyabar orangnya. Okey, kita tengok dahulu, kita saksikan bingkisan kiblatku. Benarlah kata pujangga, esok dan hari ini adalah dua cerita yang berbeza. Begitulah yang dirasai dalam tempo dan langgam hidup seorang insan seni yang bernama Abdullah Ahmad, atau lebih dikenali dalam persada seni tanah air dengan panggilan Lah Ahmad. Seorang anak jati Kuala Lumpur yang mula diulit populariti melalui kumpulan Voice of Euphonious atau VE pada awal tahun 2000. Di malam pertama sangat sempurna, dua dinda sungguh jelita. Selama ini hanya kau yang ku tunggu. Tetapi segalanya mula berubah apabila jiwa Lah Ahmad disantuni oleh alunan zikir dan qasidah. Ya Rasulullah, ciptaan Allah yang paling indah. Hijrahan ni bermula bila dalam dah 2 tahun lebih. Dalam tu saya masuk dengan kumpulan, saya join dengan kumpulan Al-Maulid. Di situ saya dapat jemputan untuk membuat qasidah, nyanyian pujian-pujian untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama rakan-rakan saya lah yang lain, yang dulu-dulu ni semuanya ahli muzik lah. Jadi bila saya dengar dapat jemputan tu, saya terus saya mesti nak. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat sebab nyanyian tu berbeza. Bila dah nyanyi qasidah, nyanyi untuk Allah dan Rasulullah, dia punya kesampaian tu dari sini niat kita. Jadi apa-apa line yang kita baca tu, kalau kita betul niat kita betul, kita nyanyi tu, memang terus sampai ke Allah. Dari sini Lah mula memahami apa yang tersirat di sebalik pesanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebutlah nama Allah kerana itu adalah ubat. Jangan disebut manusia kerana itu penyakit namanya. Sekarang ini saya bersama rakan-rakan saya yang lain, kumpulan Al-Maulid, kami semua berguru dengan guru kami Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid di Setapak, di kelas kami Darul Muqadha yang dianjurkan setiap hari Jumaat 9.30 malam. Di situ di Masjid Muaz bin Jabal. Jumaat di situ semua ramai-ramai kami akan buat bacaan maulid. Jadi maulid tu sebenarnya yang kunci bagi saya lah. Tiap-tiap minggu kita mengingati tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ilmu yang dipelajari, kini barulah Lah Ahmad menemui cinta yang hakiki. Sebuah terma kehidupan yang cukup sempurna untuk dia mencari keredaan Allah melalui karya seni. Jadi bila saya dengan kapal Al-Maulid ni memang banyak membawa perubahan pada jiwa saya, hati saya ni. Lagi-lagi bila dah masuk kelas. Jadi di situlah mula-mula kami start pergi kelas sama-sama, lepas tu pergi buat majlis qasidah, belajar qasidah, buat maulid. Lepas tu baru karang. Ada setengah tu kami dah mula mengarang lagu pun. Waktu tu saya pun dah mengarang lagu pun dah mula mengarang lagu-lagu yang dah ke arah ketuhanan. Allah memberi hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.
Menggait keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Kembali bertemu Salam Baitullah. Ustaz, kita tak nak buang masa. Jawapan kepada persoalan tadi, silakan. Dua persoalan ditanyakan, dia nak juga badalkan haji untuk arwah ibunya. Jadi kalau dia tak dapat dengan umur, dia tak sihat ke umur usia macam mana. Jadi membadal atau menggantikan haji tidak mesti dilakukan oleh anak-anak. Maka boleh saja atas kebatasan diri kita, maka bolehlah kita memberikannya kepada orang lain atas sebab tidak mampuan kita, sistem kota dan macam-macam lagi. Jadi insya-Allah we do the best, God do the rest. Itu yang pertama. Soalan yang kedua daripada hajah tadi, macam mana kita nak jaga iman. Saya nak kaitkan dengan lah sebentar tadi. Bagaimana tombok hati pernah diperkenalkan oleh Sunan Bonang. Jaga 5 perkara ini, insya-Allah iman boleh terjaga, hati boleh terubat. Pertama sekali, baca Quran dengan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, zikir berpanjangan. Yang ketiga, puasa sering diamalkan. Dan yang kelima, berkumpullah dengan orang soleh. 5 perkara ini boleh mampu menjaga iman. Ini di antara persiapan yang perlu ada lah kepada jemaah tetamu kita. Dan saudara, seperti yang saya katakan tadi bahawa kita boleh menyertai kuis sepanjang kita bersiaran sepanjang 20 malam kita bersiaran dalam program kita ini dalam Salam Baitullah. Anda boleh menggunakan SMS. Jadi saya perlu juga menyebut supaya kita sejelas-jelasnya bahawa kaedah kita gunakan SMS ini berbayar. Jadi pengguna akan dikenakan charge apabila menggunakan perkhidmatan SMS. Bentuk charge yang dikenakan adalah setiap SMS yang dihantar akan dikenakan charge penghantaran sebanyak 50 sen. Jadi tak ada unsur ghara tu, Ustaz. Kita beritahu sejelas-jelasnya. Tapi tak apa, penyertaan ini adalah untuk kita meriahkan pertemuan kita dalam Salam Baitullah. Dan sudah tentu ada yang tertanya-tanya apakah hadiah, apakah tawaran, apakah syaratnya, sama-sama kita saksikan. Anda ikuti perkembangannya. Anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan untuk hari ini. Untuk menjawab soalan harian, hantarkan SMS Salam jarak H jarak, pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Kembali bertemu dan terima kasih Ustaz Badli pun tengok je hadiah besar tu Ustaz. Jadi di antaranya ialah pemenang soalan terkumpul hadiah utama pakej umrah bernilai RM10,000. Yang kedua, hadiah kedua pakej umrah bernilai RM8,000. Yang ketiga, hadiah ketiga pakej umrah bernilai RM6,000. Ingat Ustaz tu? Ingat. 3 hadiah tu. Kemudian pemenang soalan terkumpul hadiah sagu hati 5 pakej pelancongan yang bernilai RM500 dan juga 3 pakej pelancongan RM100. Jadi insya-Allah kita akan war-warkan apa yang kita sebut sebagai hadiah-hadiah ni supaya memberi satu semangat, memberi suatu kekuatan untuk kita terus mengikuti program Salam Baitullah. Saya difahamkan kita dah ada pemanggil. Ustaz, kita boleh terima pemanggil salah? Okey, jadi belum bersedia. Tadi dikata bersedia, tiba-tiba belum bersedia. Jadi kalau belum bersedia Ustaz, mungkin Ustaz boleh menjelaskan dah ada pemanggil. Baru pula pemanggil baru boleh memanggil kita. Tak apa kalau begitu Ustaz. Tadi Ustaz sebutkan tadi tentang emosi, kesedihan tadi kan. Ustaz kata Ustaz rasa macam ada sesuatu nak ulas tadi bila tengok ada makcik daripada Terengganu tu.
Orang kampung tu. Ya, atas yang tu. cakap dia sedih apa. Mungkin Ustaz boleh penjelaskan pada kita. Siapa-siapa pun yang tinggalkan keluarga sedih. Bukan pergi ke Mekah lah. Orang Terengganu pergi Kuala Lumpur pun sedih. Meninggalkan keluarga di Terengganu. Sedih ni tak boleh lari. Tapi kata Imam Al-Ghazali, jangan khawatir bermusafir atau kita nak pergi beribadat ke Mekah. Sebab orang yang bermusafir pergi ibadat di Mekah, dia akan diberikan 5 bentuk tambahan baru. Pertama, dia dapat tambah ilmu. Yang kedua, dia dapat tambah rezeki. Yang ketiga, dia akan hilang duka cita. Yang keempat, dia akan tambah kawan. Yang terakhir, dia akan dapat budaya orang lain. Jadi, dia akan hilang kerinduan. Biasalah tengok anak orang, ingat anak sendiri. Tengok isteri orang, lupa isteri sendiri. Itu yang banyak berlaku tu jugalah. Ini masalah. Ustaz, kita dah ada pemanggil. Saya anggap ini betul-betul ada pemanggil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul-betul ada pemanggil. Okey, silakan. Apa hal Ustaz? Alhamdulillah. Ana Hasan Ibni Husin fi Rawang. Oh, Masya Allah. Anta tatakalam bila Arabiyah al-laila. Sikit-sikit je Ustaz. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Silakan pada soalan. Silakan. Ada orang kata bila kita pergi menunaikan haji, kalau boleh kenduri tu kalau boleh kita jangan heboh-heboh kan, kita jangan buat kenduri kan. Lagi ramai orang tak tahu, lagi bagus. Sebab apa, bila ramai yang tahu, ramai nak kirim barang. Jadi mengganggu kita. Minta pandangan pada Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya letakkan ni soalan paling lucu malam ni, Ustaz. Jangan beritahu orang takut orang kirim ni kopiah lah, kurma lah, macam-macam. Air zam-zam lah. Kirim tak apa, kirim doa. Banyak betul sampai surat dapat disuruh baca depan Kaabah. Ada satu Pakistan saya jumpa, dia campak je doa-doa tu dekat makam Nabi. Tanya apa saya buat? Suruh Nabi baca lah, dia kata. Banyak sangat tak sempat nak baca. Betul. Jadi begini, saya kira perlu diwar-warkan. Sebab kita perlukan doa daripada orang lain. Betul. Dan juga kalau ada kesalahan boleh kita minta maaf. Kerana antara ciri orang nak dapat haji mabrur, dia kena selesaikan kalau ada masalah dengan orang. Kurang-kurang orang datang salam bukan salam kosong. Ada rezeki kita bertambah pula. Salam orang ni bagi RM10, ni bagi RM5. Orang nak bersedekah. Jadi saya kira tak ada masalah. Kirim-kirim barang tu sikit-sikit adalah, ya, kirim-kirim barang. Saya kira tak menjadi masalah. Tapi elok kalau dapat diwar-warkan, sebab peluang untuk kita nak mohon maaf, ataupun ada hutang-hutang nak diuruskan. Betul. Satu lagi, ini kita kata laksanakan ibadah haji ni seumur hidup sekali, seumur hidup. Jadi kadang-kadang teman kita nak tahu dan tak tahu balik atau tidak. Tak tahu. Mana Badlisyah, tak tahu. Jadi orang kampung berbising, Ustaz. Ya, betul. Fitnah nanti. Kita ada satu lagi bingkisan untuk kita sama-sama saksikan. Silakan. Musim haji tiba lagi. Lembaga Tabung Haji selaku pihak yang bertanggungjawab mengendali serta menguruskan sepenuhnya operasi haji Malaysia pastinya telah membuat persediaan serta perancangan rapi bagi melancarkan operasi haji bagi musim 1434 Hijrah ini. Dan sebelum Jumaah pertama tiba di Madinah, para petugas tabung haji yang tiba lebih awal pastinya bertungkus lumus membuat persiapan untuk keselesaan Tuyufur Rahman. Biarpun mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendalikan operasi haji dan sering mendapat pujian daripada Kerajaan Arab Saudi, namun tidak dilupa untuk memohon pertolongan daripada Yang Maha Esa agar dipermudah segala urusan di Kota Suci. Berkumpul di Ibu Pejabat Tabung Haji di Madinah, para petugas bersama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah, kemudian diikuti solat hajat serta bacaan Yasin dan tahlil. Majlis dipimpin oleh Timbalan Ketua Rombongan Haji Malaysia, Tengku Aziz Raja Abdullah. Tujuan utama kita solat hajat dan juga baca Yasin adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya operasi haji kita pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun kita telah rancang dengan keadaan sempurna, dengan keadaan teratur, tetapi kita juga mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana operasi haji adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Pengurangan 20% kota jemaah haji Malaysia disebabkan kerja-kerja pembesaran Masjidil Haram tidak bermakna para petugas boleh memandang ringan terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan. Malah mereka perlu menyumbang hikmat bakti terbaik bagi melancarkan urusan serta menjaga kebajikan para jemaah. Tahun ini 600 petugas akan membantu melancarkan pergerakan para jemaah haji Malaysia, melibatkan pegawai perubatan, kebajikan, keuangan, catering,
kaunseling dan pembimbing agama. Kembali bertemu dan jazakumullah khairul jazak kepada semua penonton yang bersama kami dalam rancangan Baitullah di TV1. Terima kasih kepada Bank Rakyat, terima kasih kepada Rakyat Travel yang sama-sama menjayakan program kita pada malam ini sehingga program kita dapat dilaksanakan pada malam ini. Saya nak pergi pada Ustaz Badi, saya nak baca satu lagi Facebook mungkin yang terakhir malam ni lah kot untuk Ustaz. Jadi ditanya oleh Fazli Syukur. Dia kata, lakukanlah, ini dia bagi semangat ni Ustaz, lakukanlah ibadah haji ini hanya kerana Allah. Jangan sampai pelakuan haji kita hanya ibarat bertepuk tangan seperti di zaman jahiliah. Poin penting itu ialah kerana Allah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan pada kita. Ya benar, kita sangat bersetuju. Kita buat haji ini bukan kerana gelaran, bukan kerana nak penghormatan. Respect is something that you earn, not force. Orang akan hormat kita kalau kita betul-betul orang baik. Yang kita pergi nak dapat dua perkara saja, redha dan keampunan daripada Allah. Kita buat yang terbaik, Allah akan beri yang terbaik juga kepada kita. Buat niat bulat-bulat kerana Allah, Allah akan beri yang terbaik juga kepada kita akhirnya. Kalau niat nak dapat gelaran, sekarang kita ada gelaran. Badlishah Lauddin, nak taruh haji Badlishah. Boleh taruh solat, puasa, zakat, haji Badlishah. Taruh 4 terus. Lagi panjang sikit nama kita. Tapi bukan itu matlamat dalam hidup. Dan mungkin di penghujung pertemuan kita ada sesuatu yang kesimpulan daripada tajuk kita pada malam ni, kemuncak ibadah, iaitu haji itu adalah kemuncak ibadah. Ustaz tahu dah masa berapa lama Ustaz? 20 saat. 20 saat. Silakan. Kalau dah balik haji nanti, kita harap ilmu-ilmu agama dia dah mantap. Jangan balik haji nanti orang tolak jadi imam tak boleh, orang suruh baca Quran tak boleh. Sebab bila kemuncak ibadah, dia dah lalui solat, puasa, zakat dan haji. Jangan balik tolak jadi imam, suruh jadi sembahyang zuhur jadi imam, bantai baju kuat pula dah. Malu sebab dia dah ada di kemuncak. Jadi jaga status kita, jangan nak beronggeng-onggeng lagi sebab kita bawa gelaran haji. Terima kasih banyak kepada Ustaz Badi Shah yang sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Dan terima kasih, ini yang paling penting ni, semua penonton yang bersama TV1 menyaksikan program Salam Baitullah pada malam ini. Jadi jangan lupa pertemuan kita pada malam besok, waktu yang sama, jam 9 malam. Dan malam besok insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi Ustaz Kazim akan bersama dengan kita pada malam besok, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pertemuan kita pada malam ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami pada malam besok dan malam seterusnya. Insya-Allah kita ada 19 malam lagi ini. Jadi sekadar itu pertemuan kita. Aku qali hadza